Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam video ke-25 aku untuk misi 30 video 30 hari. Jadi hari ini adalah siri untuk kisah seram netizen yang dibuat khas untuk misi 30 video 30 hari. Kalau siapa-siapa yang dah lama follow channel YouTube aku ni, slot kisah seram netizen ni sebenarnya adalah satu slot di mana aku menghimpunkan cerita-cerita netizen yang biasanya aku perolehi daripada Facebook aku, di mana aku akan minta followers Facebook aku untuk berkongsi kisah dan pengalaman seram mereka. Jadi terima kasih banyak-banyak kepada yang sudi berkongsi kisah dan pengalaman seram mereka. So untuk hari ni aku nak kongsikan mungkin 2 cerita dengan korang semua, dan tanpa membuang masa, jom kita mula dengan cerita yang pertama yang aku dapat daripada email aku. Ni rare lah, sebab jarang orang nak hantar cerita ataupun pengalaman seram melalui email. Biasa aku dapat kat Facebook je. So ini daripada saudara Rosman, dia dah email kepada aku, dan jom kita sama-sama baca kisah seram berdasarkan pengalaman dia sendiri ya. Setiap kali pada suatu tarikh yang dikaitkan dengan hari kematian seorang bekas pelajar perempuan di tempat saya belajar dulu, di mana saya kurang pasti punca kematiannya dan mengapa dia mati, tapi dalam satu bangunan tu terdapat kawasan di situ yang telah dibiarkan kosong. So ini cerita daripada saudara Rosman berkenaan dengan tempat dia belajar dulu di institusi pengajian dia belajar. Sejak bangunan asrama baru dibina, maka pelajar perempuan ditempatkan di bangunan asrama lelaki yang lama punya, dan pelajar lelaki dipindahkan ke bangunan baru. Maka tinggallah bangunan asrama perempuan yang asal tanpa digunakan oleh sesiapa. Bagi pelajar lelaki, setiap kali melalui jalan ke blok kuliah, pasti memerlukan merentasi bangunan lama itu. Taklah seram, cuma di situ memang sunyi. Tiada siapa yang tahu punca bagaimana kisah ini terjadi, tapi pada satu malam, di mana waktu itu adalah cuti semester, kebanyakan pelajar telah balik bercuti. Tapi bagi pelajar yang tinggal jauh dan tidak berkemampuan untuk balik, maka pihak warden membenarkan pelajar untuk terus menetap sahaja di asrama. Walaupun tidak ramai yang tinggal, tetapi jumlah tetap melebihi 50 orang yang masih tinggal di asrama ketika cuti semester, dan ini termasuklah saya. Pada satu malam, saya dan beberapa teman pergi ke dewan untuk bermain badminton. Pada hari pertama, hanya pelajar lelaki sahaja yang main kerana kami tidak mahu terlalu ramai yang guna dewan. Nanti akan jadi kecoh. Pihak warden hanya benarkan dewan diguna dari jam 8 malam hingga jam 10 malam sahaja. Saya bersama 6 kawan lain mula bermain seperti biasa. Sebelum masuk minggu kedua, di mana pelajar perempuan sudah mula join. Ini mula menyebabkan waktu bermain kami jadi pendek. Hari-hari berikutnya semakin ramai yang join. Sejak itu, kami tidak lagi dapat bermain badminton secara bebas lagi. Namun, disebabkan cuti semester agak panjang, kami menukar hobi dari bermain badminton kepada jogging di dalam kawasan institusi. Yang ini langsung tak ada siapa nak join. Tapi kami tetap seronok kerana sambil berjogging kami bersembang sambil bergelak ketawa. Semasa kami melalui kembali dewan badminton, saya ternampak bayangan yang melintasi dari atas bumbung dewan ke arah semak. Bangunan dewan badminton ini terletak di sebelah pagar, di mana di luar pagar itu adalah kawasan paya. Pagar tembok konkrit setinggi 2 meter dipasang dengan kawat di atasnya menghalang pandangan ke arah paya itu. Sejurus bayangan itu melintasi, dalam 2 minit kemudian terdengar perempuan menjerit dari dalam dewan dan diikuti suasana riuh rendah. Masa tu
saya dan kawan-kawan mula berhenti jogging dan menjengah ke dalam dewan. Terdapat beberapa perempuan menjerit dan baring di lantai, sambil beberapa pelajar lain memegangnya. Tak tunggu lama, salah seorang dari kami berlari ke bilik warden yang jaraknya lebih kurang 600 meter dari dewan badminton untuk dapatkan bantuan. Kami yang tinggal memang tak masuk dan tak tolong apa-apa kecuali tengok dan membaca surah serta ayat kursi. Setibanya warden, semua pelajar lain disuruh balik dan duduk dalam asrama serta diarahkan jangan keluar dari bilik. Memang pelik, saya pun tak tahu dari mana punca itu berlaku kecuali bayangan kelibat yang melintasi dewan itu yang kami lihat. Esoknya barulah diceritakan bahawa pelajar perempuan itu di dalam keadaan yang kotor dan dia berada di dewan badminton dan dia ternampak perempuan yang wajahnya menakutkan. Sebelum histeria berlaku, kononnya yang lain lemah semangat turut sama diserang histeria. Selepas cuti semester semakin tamat, para senior sudah mula kembali ke asrama. Cerita pasal histeria mula tersebar. Dari situlah bermulanya cerita mengenai seorang pelajar perempuan ditemui mati di dalam bilik asrama perempuan yang lama sebelum ia dikosongkan. Dan malam di mana pelajar perempuan diserang histeria itu adalah malam yang sama di mana pelajar mati itu ditemui. Selepas insiden histeria beramai-ramai yang lepas, suasana di pekarangan asrama lelaki dan asrama perempuan kembali tenang. Berminggu jugalah tiada isu histeria berulang dan keadaan seakan tenang seperti tiada apa yang berlaku sebelumnya. Saya menyangkakan ia benar-benar tamat, namun sangkaan saya 100% salah belaka. Ia kembali berulang dan kali ini ia datang terus ke bangunan asrama lelaki yang baharu. Bangunan asrama lelaki ini mempunyai 4 tingkat, manakala asrama perempuan pula hanya 1 tingkat tetapi ada 5 blok. Saya yang sebelum ini duduk di tingkat 2 beralih ke tingkat 3, manakala senior yang semester akhir duduk di tingkat 4. Penghujung semester, kebanyakan pelajar terus balik ke kampung halaman sejurus kelas terakhir tamat. Namun, masih ada juga sebilangan pelajar yang tidak terus pulang ke kampung. Ini kerana ketiadaan tiket, keluarga susah dan berbagai masalah lain. Dan saya salah seorang dari pelajar yang tidak balik pada waktu itu. Dalam bilik saya terdapat lebih kurang 20 pelajar ditempatkan bersama. Apabila waktu cuti semester, boleh dilihat muka yang sama berada di dalam bilik sedangkan pelajar lain pulang ke kampung. Pada malam kedua, bermulalah episod seram saya. Jam di tangan sudah menunjukkan pukul 1 pagi. 3 orang rakan sebilik saya keluar dan berkiamulai di surau dalam institusi pengajian ini. Manakala 2 orang lagi tidur di bilik rakan mereka, tinggallah saya dengan seorang arwah kawan. Dia sudah tidur sejak jam 10 malam tadi, tapi saya terjaga kerana terasa nak minum dan kencing. Bilik asrama itu tidak mempunyai tandas. Semuanya terletak di hujung blok untuk dikongsi dengan semua. Sejak saya tersedar, saya sudah mula mendengar bunyi hentakan kaki di tingkat atas, seakan di tingkat 4, manakala pada waktu itu saya berada di tingkat 2. Bunyinya seperti orang yang berbadan besar berlari ke sini dan ke sana tanpa berhenti. Elok saya sampai di depan pintu bilik sebelum keluar. Hati saya membentak memarahi si pelaku yang membuat bising. Hanya berdetik dalam hati saja, tetapi bunyi hentakan kaki itu tiba-tiba terhenti. Saya seperti terkejut.
Takkanlah dia tahu yang saya marah kelakuan dia. Dengan tiba-tiba, bunyi orang berlari menuju ke arah tangga yang juga terletak di sebelah tandas untuk turun ke bawah. Saya berpeluh, risau dan gusar. Dalam keadaan separuh takut, saya berlari ke katil dan berselubung dengan selimut. Bunyi pintu bilik dilanggar dari luar. Ya Allah, memang terkejut saya yang teramat sangat. Dalam menggeletar, saya intai di balik selimut, memandang ke arah pintu. Tiba-tiba, terdapat bayangan melalui di luar tingkap dengan perlahan. Memang meremang teruk bulu roma tengkuk saya. Saya cuba amati dan saya baru perasan lembaga yang lalu di luar tingkat itu tiada kepala. Memang terus saya selubung sampai terlajak subuh. Setelah paginya saya demam teruk. Nasib baik ada rakan sebilik, arwah Yul. Dia kejut untuk solat subuh. Tapi saya tak bangun. Setelah jam 7 pagi, saya masih lagi tidak bangun. Yul pegang tangan saya dan dapati badan saya panas dan menggigil. Nasib baik ada arwah Yul. Dialah yang panggilkan warden dan menyiapkan saya untuk hantar pulang ke kampung. Selepas cuti semester, arwah Yul bertanya kembali pada saya tentang keadaan saya dan saya ceritakan semuanya pada arwah. Dia sekadar cakap, insya-Allah tiada yang akan ganggu kita kelak, walaupun saya tidak memahami apa yang dimaksudkan olehnya. Rasa rindu pada sahabat yang banyak berjasa. Tenanglah dikau di sana Yul. Semoga Allah merahmati sahabat. So itulah dia kisah yang dikongsikan oleh saudara Rosman, di mana berkenaan dengan gangguan yang dialaminya. Ada dua tempat. Satu, dia nampak di kawasan Dewan Badminton, tapi masa tu benda tu tak ganggu dia. Benda tu lalu je di atas bumbung Dewan Badminton. Tapi yang kali kedua yang dia kena di asrama ni, mula dia dengar bunyi orang lari. Lepas tu pintu bilik dia kena gegar dan dia nampak ada lembaga yang tak berkepala lalu di depan bilik dia. Dia nampak daripada tingkap. Ini kalau kena ni, siapa-siapa kena ni memang tak tahu nak cakap lah. Memang scary lah. Senang cerita kan. Tak tahu sama ada kekuatan untuk selubung diri ke, ataupun tiba-tiba boleh terus pengsan. Okay, apa-apa pun terima kasih diucapkan kepada saudara Rosman kerana sudi untuk berkongsi kisah seramnya ini. Jadi kita terus ke cerita daripada pekongsi. Ada ke pekongsi? Tak kisah, tapi kini cerita daripada orang yang kedua yang saya dapat daripada Facebook saya. Okay, di mana saya ada buat satu post minta orang untuk kongsikan kisah seram mereka berdasarkan pengalaman sendiri. Dan ini datangnya daripada seorang wanita yang bernama Saidatul Sa'diah. Okay, jom kita sama-sama dengar cerita daripada dia. Dulu, masa saya kecil, saya mudah dengar suara-suara gaib. Nampak benda yang bukan-bukan. Sampaikan tiap kali ke sekolah, mata saya selalu sembab sebab tak cukup tidur. Ada 3 kisah pendek berkenaan keistimewaan saya ni. Tapi bila dah besar ni, saya dah lama tak nampak benda-benda macam tu. Oh, okay. So, saudari Saidatul Sa'diah ni dia nak share 3 kisah yang berbeza lah. Okay, tak apa. Kita layan, kita baca. Untuk cerita yang pertama ni, pernah sekali tu saya tidur waktu malam dan keadaan panas dan berpeluh. Masa waktu tu, saya ternampak satu susuk kecil sebelah saya sedang memandang tepat ke arah wajah saya. Memang seram masa tu. Bayangkan, masa tu umur baru berapa tahun, sekolah rendah lagi. Mungkin dalam darjah 1 atau 2 macam tu. Masa tu memang tahan je lah panas berpeluh sambil mengucap Ya Allah banyak kali. Tak boleh fikir apa dah, jantung saya berdegup laju. Dah lama tu
Saya toleh balik, tengok-tengok susuk tubuh yang kecil tu dah hilang. Dan lepas tu saya buka pintu bilik supaya terasa sejuk. Okey, itu kisah yang pertama. Dia nampak susuk tubuh mungkin kanak-kanak. Okey, mula ada, lepas tu hilang macam biskut. Okey, kisah yang kedua. Waktu tu saya pergi berkelah beramai-ramai. Ada hari keluarga. Semua sepupu sepapat ada. Memang meriah lah. Ramai sangat. Kalau tengok macam ada buat pertandingan memancing. Biasanya hari keluarga buat kat Mersing, kat Tanjung Resang. Tempat yang dituju ni ada sungai, dan nama sungai tu Sungai Pocong. Kalau air surut, kami sepupu semua mandi kat Sungai Pocong. Tapi bila air pasang, mandi kat laut. Tapi buat pertama kalinya, setelah berkelah bertahun-tahun, ayah saya buat bilik air berhampiran kemah sebagai tempat mandi. Selalunya, kalau berkelah ke sana, mandi kat bilik air yang dibuat dekat dengan sungai. Sebab tarik air dari air terjun di sebalik hutan kawasan itu. Apa yang saya nak cerita ni, waktu tu umur saya lebih kurang 5 atau 6 tahun. Sewaktu orang ramai nyenyak di buai mimpi, saya rasa nak terbuang air kecil. Jenis saya ni, saya suka pergi sendiri. Maklumlah, bilik air berhampiran kemah, jadi saya pergilah. Pintu saya tak tutup rapat, tapi mata saya melilau melihat sekeliling. Kedengaran bunyi unggas dan mesin penjana elektrik. Saya terlihat sesuatu di sebalik kemah keluarga saya. Saya nampak satu susuk putih terdiam kaku di belakang kemah. Saya melihat dengan jelas dan ternyata itu adalah pocong. Dengan perasaan takut, saya cepat-cepat lari masuk ke kemah dan menutup muka sambil memeluk mak saya. Kisah ni saya tak pernah bagi tahu sesiapa sehingga saya dah besar sekarang. Barulah mak dan ayah saya tahu, dan saya dapat tahu rupa-rupanya Sungai Pocong itu memang sarang pocong. Tak tahulah kalau ada yang nak percaya atau tidak, tapi benda ni memang saya percaya. Kisah ketiga pula berlaku di rumah lama saya, rumah taman, tapi sekarang saya duduk di kampung. Waktu itu waktu puasa. Masa itu ayah saya baru balik dari memasang kipas dan lampu di rumah orang, dan pulang lewat waktu malam. Bila ayah saya balik, saya dan adik-beradik dan mak ke belakang rumah. Sebab kami suka lepak kat belakang rumah. Bila masing-masing borak, saya perhatikan langit malam. Tiba-tiba, saya terlihat satu lembaga hitam yang besar. Saya merenung tajam benda itu. Saya keliru. Apa yang ada di atas bumbung jiran saya? Dan tanpa berlengah, saya terus bertanya pada ayah saya, dan dia kata itu burung hantu. Tapi muskil, takkan burung hantu sebesar itu? Saya tak puas hati dan berenung. Saya terus merenung sehingga ia terbang dan menghilang begitu saja. Saya tergamam. Apa tu? Esoknya pula saya bertanya kembali kepada ayah saya, betul ke semalam tu burung hantu? Kenapa burung hantu tu besar? Lepas tu terbang terus hilang. Rupa-rupanya itu adalah jembalang belaan jiran saya. Dan saya juga dapat tahu bila ternampak hantu pada waktu puasa, itu bermaksud adalah tuannya kerana ia dibela oleh seseorang. Jadi itulah kisah yang dikongsikan oleh saudari Saidatul Saadiah berkenaan dengan keupayaannya untuk melihat benda-benda yang tidak boleh dilihat oleh manusia biasa. Okay, berkenaan dengan keupayaan boleh melihat benda-benda macam tu, ada juga orang kata ni bukan satu keistimewaan, dia macam satu bencana ke bala, aku pun tak pasti kan. Tapi aku pun tak nak lah ulas pasal benda tu, sebab aku bukan orang yang pakar pasal benda tu kan. Nanti aku ulas kan, aku macam buat kepala tahu pula. So baik tak payah ulas lah. Sebab apa pun, terima kasih pada saudari Saidatul Saadiah kerana sudi berkongsi. Dan itulah dia dua kisah
daripada saudara Rosman, dan yang kedua daripada saudari Saidatul Sadiah. Terima kasih banyak. Jadi kalau ada korang yang lain yang sudi nak share cerita korang, kalau kat YouTube tu, siapa yang follow YouTube aku tu yang tengok kisah ni kat YouTube, korang boleh email kepada aku. Ada aku letak alamat email kat description, so boleh email lah cerita korang kat aku berdasarkan pengalaman sendiri lah. Kisah seram je tau, bukan kisah ikut mak pergi pasar malam ke apa, tak nak. Kisah seram sahaja. Alright, apa pun terima kasih kerana sudi menonton sampai habis. Aku rasa panjang juga ni, nak dekat 20 minit, bukan nak dekat 20 minit, lepas 20 minit lah, 21 minit dah pun. So terima kasih banyak kerana sudi dengar sampai habis. So kita jumpa lagi esok dalam video aku yang ke-26. Dah nak habis dah misi ni. Kita jumpa lagi esok, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.